نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Nana di atas kesudian bersama dengan kami, bersama dengan saya pada petang Jumaat yang barakah ini. Apa khabar Nana? Alhamdulillah, baik. Ustazah apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Subhanallah. Syukur. Nana sekarang berada di mana? Nana sekarang berada di rumah Nana lah, di KL. Ya, KL. KL tu kat mana Nana duduk? Duduk dekat Ceras. Oh, area Ceras. Memang kawasan bandar lah tu. Subhanallah. Subhanallah. Dekat rumah ada bersama dengan siapa? Di dalam rumah tu Nana duduk dengan siapa? Nana duduk dengan anak Nana dan juga family Nana lah. Mak ayah semua ada. Okay. Subhanallah, mak ayah pun ada sama. Ada. Alhamdulillah.
Tapi Okey, sekarang ni ayah dekat, mak ayah semua dekat kampung lah. Sebab masa sebelum PKP okey. tu diorang dah ada dekat kampung. Okey. So Nana dengan Ryan je lah. Tapi sekarang ni Nana dengan Ryan berdua saja. Subhanallah, Betul. Alhamdulillah. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Nana kerana sudi bersama. Seterusnya kepada Ustaz Haris daripada Sungai Petani Kedah. Dia memang selalu yang bantu untuk aturkan setiap kuliah bersama dengan artis. Subhanallah. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Dan terima kasih juga pada suami saya sebab dia lah yang selalu akan jaga anak 7 orang tu, pastikan keadaan rumah ni macam tenang. Macam itulah. Ada pembantu Syira datang untuk set up dan sebagainya. Dan teristimewa terima kasih kepada semua yang ada bersama, para pendengar di kalangan muslimah-muslimat, ibu ayah, anak-anak. Biasanya kalau di FB ni, sebab Nana mungkin aktif di Instagram, tapi saya aktif di FB ni lebih kepada family. Lebih kepada orang yang maksudnya range umur mak-mak. Jadi diorang biasa akan tengok dengan the whole family lah, akan sama-sama tengok. Subhanallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai memberkati majlis kita pada petang Jumaat yang barakah ini, insya-Allah kita sama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Razak, Allah ya Wahhab, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang Maha memberi rizki, yang Maha memberi. Allah ya Wahhab, yang Maha menunaikan, yang Maha memberi, yang Maha menganugerahkan. Allahu Akbar. Allah telah memberikan kita segala-gala yang kita minta dan yang kita tidak minta. Tetapi yakinlah Allah beri apa yang kita perlu. Subhanallah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Ustazah minta izin, saya minta izin sekejap dengan Nana untuk mulakan dengan satu mukadimah ya. Mukadimah sikit. Subhanallah, para muslimin, muslimat, ibu ayah dan anak-anak sekalian, mari kita mulakan petang Jumaat yang barakah ini dengan merenung dan bersyukur. Sebab itu, merenung menurut Islam, muhasabah, merenung, melihat, memandang adalah satu ibadah di dalam Islam. Kalaulah kita ikut kaedah Islam, maksudnya kita panggil temenung kan? Nana kan kalau temenung ada yang sia-sia. Tetapi apabila kita merenung, kita melihat kebesaran Allah, kita merenung melihat nikmat Allah, menghitung nikmat Allah, maka ia satu perkara yang bernilai ibadah, ia bukan sia-sia. Subhanallah, antara firman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyebutkan yang bermaksud, sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kalian tidak akan dapat menghitungnya, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan untuk menghitung nikmat Allah. Kalaulah diberi berapa ribu buku helaian pun, berapa ribu pen, bahkan di dalam firman Allah yang lain, sekiranya Allah menjadikan dakwat itu didatangkan dalam bentuk laut, walaupun dibawakan 7 lautan pun tidak akan mampu, tak habis nak menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak hitungkan Nana, nikmat Allah daripada bangun tidur pagi tadi, hari ini saja bangun tidur daripada pagi tadi, daripada start kita buka mata, nikmat mata. Setiap saat nikmat mata berjalan sampai sekarang. Kalau kita nak hitung nikmat mata, apa yang Allah telah berikan kita nikmat melihat dengan mata.
Mula tengok muka kita, tengok kipas, tengok muka anak, nenek. Nikmat mata saja tak mampu kita nak hitung dalam tempoh setengah hari ini. Kemudian sama serentak juga nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat boleh berdiri, nikmat boleh bernafas, nikmat makan. Terlalu banyak untuk dihitung. Tugas kita sebagai hamba bukan untuk menghitung tetapi untuk bersyukur di atas nikmat yang Allah beri. Kemudian firman Allah yang lain di dalam surah Luqman ayat yang ke-20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asbagha 'alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Sadaqallahul azim. Dia telah memberikan nikmat-nikmatnya secara sempurna kepada kalian, baik yang zahir maupun yang batin. Allahu akbar. Dalam firman Allah ini Allah sebut, Dialah Allah yang telah memberikan nikmat secara sempurna. Secara sempurna. Sama ada yang zahir yang kita nampak ataupun yang batin yang kita tidak nampak. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Karena itu dalam surah Ar-Rahman kan Allah selalu ulang-ulang perkataan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang layak didustakan? Subhanallah. Allahu akbar. Muslimin, muslimat, Nana, ibu ayah, anak-anak sekalian, adakah kita mengira bahawasanya kita berjalan itu adalah satu nikmat yang biasa? Sedangkan ada ramai manusia di luar sana tidak mampu untuk berjalan walaupun ada kaki. Lumpuh, stroke, sakit dan sebagainya. Adakah kita mengira nikmat bercakap ini adalah perkara yang biasa? Sedangkan di sana ada ramai orang ada lidah tetapi tidak ada nikmat untuk berkata-kata, untuk bercakap, bisu dan sebagainya. Adakah kita mengira nikmat kita boleh berdiri tegak sampai sekarang, kita ke hulu ke hilir, masuk dapur, pergi ruang tamu, pergi bilik, itu satu nikmat biasa? Ia bukan satu nikmat yang biasa dengan tubuh badan kita yang berat ini, tapi dengan saiz kaki yang sekecil saja, tapi boleh menampung berat, sama ada kita condong sikit ke tak, jatuh tak terbalik. Subhanallah, Allahu akbar. Kalau kita berlari pun tetap teguh. Sebab kita sentiasa dijaga oleh Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin. Adakah kita mengira nikmat kita boleh mendengar itu satu perkara yang biasa? Kita dengar suara anak kita, suara kita sendiri. Kita boleh dengar lagi udara-udara. Kerana ada ramai orang memiliki telinga tetapi tidak memiliki pendengaran. Allahu akbar. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tidak merenung, maka kita akan lebih mudah menghitung ujian Allah demi ujian Allah. Tapi kalau kita tergolong di kalangan orang yang suka merenung nikmat Allah, ketika itu kita akan merasakan betapa banyaknya peluang-peluang untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Itu sebagai mukadimah kita, Nana. Jadi sebagai permulaan, Ustazah mohon boleh tak Nana mulakan dengan memperkenalkan diri Nana? Terpulang pada Nana nak cerita apa tentang background Nana. Okey, silakan. Assalamualaikum semua. Nama penuh Nana Siti Nordiana binti Alias. So Nana berusia 36 tahun this year. Beza 1 tahun kita. Betul. So Tarikh lahir Nana 22 November 1984. Okay, lepas tu Nana dilahirkan di Seremban, Negeri Sembilan. Okay. So sekolah semua kat sana lah. Dan apa lagi? Nana ada seorang anak Nana Muhammad Raina Kai, berusia 12 tahun. Dan dah lebih 21 tahun Nana menyanyi dalam industri ni lah. Okey, subhanallah, dah lama. Masa tu umur berapa ya Nana? Masa tu Nana start menyanyi daripada usia Nana 15 tahun. Sampailah sekarang. So dah lebih kurang 21 tahun lah. Okey, memang ada family yang ada bakat menyanyi ataupun jadi artis bidang seni? Kalau nak dikirakan memang satu family tu dia suka menyanyi, suka hiburan lah. So Nana punya bakat ni digilap oleh Pakcik Nana, arwah Pakcik Nana. So seterusnya ayah Nana bawa lah Nana pergi show apa semua lah, audition semua lah. Okey Nana, subhanallah. Nana anak ke berapa? Nana anak yang kedua daripada 2 adik-beradik. Okey, anak yang kedua dan anak yang Okey, subhanallah.
Okey, sama. Saya pun anak yang kedua. Tarikh Wow. lahir saya 22 juga tapi Wow. September. Ah, 22 sama. 22 Patut sama kita anak ada macam kedua. kesamaan. Chemistry tu kan. Anak Chemistry. kedua lepas tu 22 September 1983 jadi kita beza setahun lah. Subhanallah. Subhanallah. Boleh ke Nana cerita sikit background sejarah perkahwinan, alam perkahwinan Nana? Okey, sejarah perkahwinan Nana mula kahwin pada tahun 2006. Okey, dengan bekas suami Nana iaitu Allahyarham Mamat Faizal bin Mamat Yusof. Dan berkahwin selama 3 tahun. Tapi nampaknya macam jodoh tu tak berpanjangan. Kami berpisah pada tahun 2009. Dan selepas Nana berpisah tu, Nana macam jadi ibu tunggal lah. So Nana kena besarkan Ryan. Tapi masa tu arwah ada lagi, so dia banyak membantu. So lepas tu dalam tahun 2011 Allahyarham Muhammad Faizal pun pergi meninggalkan Nana dan semualah. So masa tu kiranya Nana seorang-seorang lah untuk membesarkan anak Nana. Waktu tu berusia dalam lebih kurang 2 tahun 8 bulan macam tu. Masa arwah ayah Ryan. Anak ayah kepada Ryan meninggal, masa tu Ryan umur 2 tahun 8 bulan. Betul, 2 tahun 8 bulan. Jadi arwah meninggal sebab apa ya? Arwah meninggal sebab dia ada sakit jantung. Serangan jantung. Dan tak sangka lah, dia pun tak cakap pun yang dia ada sakit ke apa. Tahu-tahu dia dah tak ada. Umur arwah berapa? Umur arwah masa meninggal tu umur dia 33 tahun. Oh, masih muda ya. Subhanallah. Masih muda. Subhanallah. Okey, memang sekarang ni memang dah semakin ramai yang pergi usia muda dan biasanya akan dikaitkan dengan jantung. Okey, subhanallah. Jantung ni kalau kita sebut perkataan jantung, kalau dalam Islam dia istilahnya qalbun. Sebab itu qalbun pengertiannya lebih dekat kepada, lebih tepat dekat adalah dengan jantung. Tapi kita biasa definisikan qalbun ini hati. Kan? Hati, qalbun tu hati. Tetapi sebab apa jantung ini adalah hayat kita lah. Maksudnya bergantung. Kita ni bergantung kepada jantung. Kalau jantung berhenti, maka kita kira dah meninggal dunia. Kita terputus daripada nyawa kita. Kerana itu bila kita merujuk satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Maka sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Wa iza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila daging itu buruk, maka buruklah segala anggota badannya. Ala wahya qalbun. Maka ketahuilah itu adalah hati. Biasanya kita akan definisikan kepada hati. Tapi ada definisi yang menyatakan lebih tepat diistilahkan sebagai itu adalah jantung. Subhanallah. Sebab kalau kita contohkan Nana, kalau kita dalam keadaan marah, yang berdengut kencang tu apa dia? Yang jadi kita berdegup kencang, jantung. Kalau kita berdebar, sedih, semua tu jantung yang akan mempengaruhi kondisi kita. Kalau marah, berdegup kencang, kalau sedih, macam mana, kalau tenang, degupan jantung tu jadi tenang dan sebagainya. Sebab itu subhanallah, istilah kalau kita nak guna dua-dua pun boleh, jantung hati. Jadi siapa yang menjaga kesihatan jantung, menjaga kesihatan diri, jaga kesihatan jantung, jaga kesihatan dari sudut makan, minum supaya jantung sehat, elakkan makanan-makanan yang berminyak, yang tidak elok untuk kesihatan jantung. Sebenarnya kita sedang menjaga kesihatan fizikal kita, diri kita dan juga rohani kita juga. Sebab apa? Al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat pada tubuh badan yang sehat. Tubuh badan yang sehat. Sebab itu kita bimbang ini, ramai wanita sebab nak cantik, dia nak makan apa saja tanpa mengira kesan kepada jantung. Kalaulah organ lain yang sakit, kita mungkin boleh bertahan lagi.
Tapi kalau diserang, maksudnya jantung apa, walaupun organ lain tu masih sihat, masih okey, tapi kita akan jadi lemah, tak bermaya dan mungkin kita akan terputuslah dengan nyawa kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Okey Nana. Saja teringat. Okey, nak tanya Nana lagi. Okey, bila sebut pasal penceraian kan, sebab tajuk petang ni kita pilih adalah kekuatan hati wanita. Kekuatan hati wanita. Dan saya perhatikan ramai follower Nana dan saya pun biasa juga baca tentang Nana. Mereka jadikan Nana sebagai inspirasi, idola dari sudut ketabahan seorang wanita ibu tunggal. Dan bagaimana Nana sangat positif setelah melalui proses penceraian. Ini bukan tajuk kita nak menggalakkan perceraian, tidak. Sebab kita tahu hukum bercerai, ada 5 hukum bercerai. Ada 5 ya hukum. Pertama wajib, peringkat wajib bercerai. Yang kedua peringkat makruh bercerai. Yang ketiga harus bercerai. Yang keempat sunat bercerai. Harus sunat, ada peringkat haram bercerai. Macam tu. Jadi apabila hukum bercerai, dia duduk tengah-tengah, dia harus kan Nana, harus. Daripada harus dibolehkan ini, dia boleh ada keadaan tertentu, hukum bercerai ni dia jatuh kepada wajib, ada kepada haram, ada pada makruh, ada kepada sunat, dituntut. Jadi subhanallah, saya sebenarnya kan terima banyak sangat mesej hampir setiap hari. Masalah rumah tangga tak berhenti. Saya kerja sebagai pengurusi rumah tangga Nana. Saya kerja sebagai kaunselor lah, macam kaunselor di Pejabat Agama. Jadi hari-hari memang orang datang mengadu masalah. Kita akan menilai setiap masalah yang diadu, kita tengok peringkat mana. Peringkat wajib bercerai ke, makruh ke, apa ke. Kita bukannya bila sebut cerai je teruk. Bila cerai je terus negatif. Terus kita kata benda yang apa ni, yang dibenci dalam Islam. Tidak. Sebab ada situasi yang mana perceraian itulah jalan yang terbaik untuk kedua-duanya. Subhanallah. Jadi khusus untuk petang ni berkait dengan topik kekuatan hati seorang wanita. Jadi boleh tak Nana ceritakan sikit pengalaman Nana melalui proses perceraian dan bagaimana Nana boleh bertahan? Saya kira 2009 berpisah ya. Betul. 2009, sekarang dah 2020, lebih daripada 10 tahun. Dan saya pun pelik macam mana Nana masa tu umur lebih kurang 29. Bukan. Cerai umur 20 tahun 2009 26. Umur Nana berapa lah? Sekarang ni tolak 10 tahun. 26 lah, 26, 27 lah macam tu. Muda sangat Nana. Betul. Tunggal yang muda, orang panggil janda muda. Lepas tu artis pula. Bukan mudah. Kalau orang biasa bercerai mungkin lain sikit, dapat macam-macam lah. Jadi ia bukan suatu yang mudah. Dan macam mana Nana boleh single sampai sekarang? Kan single sampai sekarang boleh jadi ibu tunggal, ibu berdikari, wanita yang cekal dalam tempoh yang lama, lebih daripada 10 tahun. Ustazah saya nak buka peluang ni supaya Nana berkongsi kepada wanita di luar sana. Okey, sebenarnya memang satu dugaan yang besar juga. Memang besarlah untuk Nana selama 10 tahun jadi ibu tunggal ni. Dan sebenarnya proses penceraian ni berlaku disebabkan macam biasalah rumah tangga ada masalah sikit. Dan masa tu yang terfikir adalah penceraian. Okey, lepas tu sebenarnya memang sangat apa kata orang tu, terluka sebagai seorang wanita, memang terluka lah bila menghadapi penceraian dalam usia yang sangat muda. Macam Nana agak lost jugalah waktu tu. Kemudian Nana tak boleh nak mengharap kepada ex-husband Nana. So Nana cakap selama ni Nana stop nyanyi sekejap sebab Nana dah kahwin. So bila dah stop nyanyi tu, biasalah pendapatan kita pun tak berapa nak ada. So Nana terus cari kerja menjadi education counselor dekat salah sebuah college dekat PJ. So masa tu demi untuk meneruskan kehidupan sebab dah cerai kan. So meneruskan kehidupan Nana bekerja.
Lepas tu gaji pun okey lah, boleh lah kan. Alhamdulillah, syukur. Berapa lama Nana kerja? Nana kerja tu dalam rasanya 2 tahun macam tu lah. Okey, 2 latar tahun. belakang last Nana belajar? Nana belajar sampai SPM je. Okey. Tapi Alhamdulillah masa tu Nana diberi peluang untuk menjadi education counsellor lah. Counsellor untuk peminat pula student ambil course apa. Macam tu Okey, lah. subhanallah, bagusnya rezeki kan. Maksudnya Rezeki. Allah buka jalan tu walaupun situasi keadaan ketika itu mungkinlah susah orang nak cari kerja, lepas tu ramainya Betul. graduate. Yeah. Tapi Nana walaupun bukan kita nak downgrade maksudnya lepas SPM saja, bukan. Walaupun Nana lepasan SPM tapi Nana boleh bawa diri dengan baik, motivate diri InsyaAllah. dengan baik. Maksudnya Betul. sebab ilmu itu bukan sekadar pada sijil kan, pengalaman hidup. Betul. Nampak. Teruskan Nana. Okay, lepas tu bila dah bekerja selama 2 tahun, Nana ada show juga sikit-sikit every week kan. So Nana rasa show Nana dah makin okay. Tapi Nana tak boleh nak handle dah. Nana kata dengan bos Nana, tak apalah Nana berhenti kerja sebab Nana fokus pada menyanyi. And then bila buat show apa semua tu, Alhamdulillah rezeki tu ada. Dan kemudian tahun 2010 Nana kehilangan bekas penyanyi duet Nana, iaitu Allahyarham Encik Spin pun meninggal juga. So hari ni tarikh ulang tahun dia punya pemergian yang ke tahun 2010 atau dah 10 tahun jugalah. Hari ni, tarikh hari ni. Hari ni 17 April kan? Ya, betul. Subhanallah Nana, kita dah sebut tentang arwah bekas suami, kita juga sebut tentang arwah Encik Spring. Kita ambil masa untuk sama-sama kita mendoakan pengampunan daripada Allah dan juga seterusnya kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah buat keduanya khususnya dan juga kepada ibu bapa kita, kepada semua mereka yang telah pergi dan seluruh umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, Nana, sebelum Nana teruskan sebab saya nak Nana sambung, tapi saya nak bagi dua situasi yang dua situasi yang mana antara cerita yang akhir-akhir inilah dan cerita yang terbaru. Saya dihubungi, sebenarnya saya terlalu banyak mesej yang masuk, ribu-ribu Nana. Maksudnya aduan masalah rumah tangga ribu-ribu. Setiap hari tu puluh-puluh masuk kan luahan masalah wanita di luar sana. Antara yang saya cuba handle dalam beberapa hari ni, kisah seorang wanita yang dah bernikah lebih kurang beberapa tahun, tapi sekarang suaminya nak lepaskan dia, nak bercerai lah, nak lepaskan dia. Dia wanita yang baik, tapi dia diuji dengan satu penyakit. Dia uji dengan satu penyakit kulit. Maksudnya penyakit kulit yang mana suami tak boleh terima. Suami rasa macam jijik, macam itulah, geli untuk bersama. Okey, penyakit kulit di bahagian-bahagian yang tertentu. Mereka diuji berapa tahun nikah tak dapat anak. Tapi Allah takdirkan rezeki pada sekarang dia sedang mengandung. Tapi suami kerap untuk sebut nak cerai tak boleh terima masalah sakit kulit isteri dan sebagainya. Jadi muslimat ni kan, wanita ni memang dah lama pun sakit kulit. Diuji Allah dan redha dengan Allah dengan sakit kulit yang bukan biasa-biasa. Sakit kulit yang memang mengaibkan. Jadi sekarang masuklah cerita yang biasalah kan, ujian datang dalam bentuk orang ketiga. Suami sedang bercinta dengan orang ketiga nak ni. Beliau bukan tak sanggup untuk berpoligami, beliau dah setuju, beliau terima. Tetapi pihak suami pula tak mahu. Maksudnya sebenarnya hakikatnya macam suami dah tak mahu teruskan lagi lah kan. Suami dah tak boleh terima keadaan isteri. Sekarang isteri sedang sarap mengandung anak pertama mereka. Subhanallah. Dalam situasi begini kan, pertama memanglah
saya akan kata kita akan pujuk untuk bersabar terus ni bagi peluang untuk suami poligami sekian. Tapi rupanya mungkinlah suami ada perjanjian lain dengan wanita tu tidak mahu dipoligami. Wallahualam, tak tahu macam mana keadaan yang sebenar. Tetapi kesimpulannya suami tak boleh terima keadaan sakit. Dia bagi syarat. Kalau sembuh baru dia terima. Baru boleh poligami. Sedangkan sakit tu dah macam-macam kaedah dah. Jadi dalam situasi begini kadang-kadang kita sebagai penasihat kita hanya mampu memberi satu bentuk nasihat yang beri kekuatan saja, kekuatan hati wanita. Saya mula pada peringkat awal saya guide, saya kata minta doa, minta petunjuk daripada Allah, buat salat istikharah dan sebagainya. Mungkin poligami adalah jalan yang terbaik sebab anak ni sedang mengandung, nak lahir, dia perlukan seorang ayah. Tapi bila isteri ini dah mula bagi kebenaran, bang tak pernikahan bang untuk awak, untuk ni, yang penting anak ada ni, awak tak boleh nak sentuh saya tak apa sekian-sekian, tak apa sekian. Dia dah mula dah step yang pertama, tapi suami masih lagi tetap dengan syarat kalau sehat, kalau ni barulah boleh poligami, dia tak boleh terima, dia tak boleh ni, jadi dia nak lepaskan. So sekarang kita tukar pada step yang kedua, iaitu doa, ya Allah beri kekuatan untuk jalan perpisahan jika ia lebih baik. Subhanallah. Sebab sebenarnya kadang penderaan dari segi mental, dari segi emosi itu lebih dahsyat. Dia anggap jijik, dia anggap kotor, dia anggap geli, suami hina, suami sebut begini. Sedangkan sakit yang dialami oleh wanita ini bukan kehendak. Dan kita tahu kita semua nak sihat, nak cantik dan sebagainya. Maksudnya bukan nak cantik comel tu. Di pandangan suami, kurangnya suami tidaklah memandang jijik dan sebagainya. Jadi bayangkan seorang wanita yang dia kata dia redha, usaha saya redha dan sebagainya. Itu satu kisah kan. Tapi dia, ramai wanita Nana, dia tahu keadaan dia sekarang memang dia stres, mental, sekian-sekian, dah tak rasa bahagia, asyik dengar kejian suami yang kadang kena pukul. Tapi mereka tak ada kekuatan untuk mengambil jalan berpisah itu lebih baik. Soalnya dia yang penting tak berpisah walaupun hidupnya sangat dahsyat sangat. Walaupun macam mana pun. Sama juga seorang lelaki pun ada juga yang begini. Isteri semakin dahsyat, makin teruk akhlaknya sekian, makin hamun, pukul, berzina dan sebagainya. Tapi ramai juga suami tak bertahan. Okey. Cerita yang kedua, dalam bulan lepas, beliau memang nak terdesak sangat begini-begini. Akhirnya saya setuju untuk bercakap. Allahu Akbar, ujiannya sangat berat, mengandung anak yang keempat. Tapi baru tahu bahawasanya suaminya positif HIV. Maksudnya suami tu positif HIV, dapat HIV tu dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya suaminya ada hubungan luar sampai dapat HIV positif. Rupanya dah lebih kurang 6-7 tahun sepanjang pernikahan dan isteri tak tahu suami ada hubungan luar. Dan tahu-tahu bila mengandung anak keempat, si ayah diminta juga buat ujian darah, jadi HIV positif. Jadi bagaimana ya hati seorang wanita yang kuat ini, dalam situasi begitu dia maafkan suami, dia boleh terima. Sebab melihat perubahan suami, solat, akhlak dan sebagainya. Memang dia boleh terima, dia maafkan suami, dia tak dendam dan sebagainya. Tetapi mereka perlu juga melalui proses penceraian. Subhanallah. Dia kata, Ustazah boleh ke saya nak jadi ibu tu? Sebab masalah isu keselamatan, kesihatan. Maksudnya, ialah sebab HIV positif, bagaimana dalam tempoh perkahwinan, dari sudut hubungan suami isteri, takut bagaimana dia mengandung, bagaimana anak, sebab ada banyak cara yang mudah bila hidup satu rumah. Kalau anak luka contoh, kalau ayah luka contohnya dan sebagainya. Jadi anak yang masih kecil, semua anak kecil-kecil, termasuk anak yang keempat tu pun masih dalam kandungan, 1, 2, 3 tu kecil. Anak pula manja dengan ayah. Bagaimana nak terangkan pada anak kenapa perpisahan itu berlaku? Allahu Akbar. Sebab itu mereka dalam proses untuk berpisah lah. Isteri ni kalau boleh Ustazah saya tak nak berpisah. Tapi kedua-dua keluarga memang buat keputusan berpisah itu lebih baik. Walaupun suami ni dah berubah, mereka tak hina tak keji suami ni. Suami ni berubah, dah jadi baik. Dah asalnya memang suami ini baik. Tapi di situlah kesilapannya mempunyai hubungan luar dan tanpa disangka ada HIV positif. Jadi dalam keadaan begini kan, macam mana kita nak bagi semangat kepada wanita ni bila dia tanya soalan, Ustazah, macam mana tentang anak saya, macam mana saya nak jelaskan? Mesti dia orang salahkan saya, kenapa kita bercerai, kenapa perlu duduk asing ibu dan ayah. Kemudian yang kedua, kata saya tak bolehlah jadi ibu tunggal, saya tak bolehlah rasa
orang tak tahu cerita saya, tapi yang orang tahu kami bercerai. Sedangkan kami memang nampak bahagia. Memang kami macam sebuah keluarga yang sempurna, yang ideal. Suami berkejaya hebat, isteri pun berkejaya hebat, anak-anak pun cerdik. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang penceraian itu bagi setengah orang sangat susah. Peringkat stage yang sangat payah. Jadi apa nasihat, apa perkongsian yang Nana boleh sebutkan berdasarkan pengalaman Nana? Okay, macam pengalaman Nana sendiri, penceraian tu memang terpaksa berlaku pada Nana lah, kerana apabila sebab ini berkait dengan soal hati dan perasaan sang suami. Betul. Jika sang suami ada someone dalam hati dia dan rasa cinta tu dah tak ada untuk kita, jadi Nana rasa agak payah untuk Nana meneruskan perhubungan tu, sebab akan menyebabkan Nana lebih kecewa, lebih cemburu, sebab kita dah tahu hati dia untuk siapa. Jadi Nana buat keputusan untuk berpisah, walaupun sebenarnya dia nak je macam berpoligami lah. Tapi Nana rasa macam tak boleh lah bagi Nana, sebab Nana akan lebih down. So Nana buat keputusan untuk berpisah lah. Macam tu. Setelah tu macam mana Nana positifkan diri dan sebagainya? Okay, Nana positifkan diri Nana, apa-apa pun life kena teruskan. Lepas tu masa tu Alhamdulillah lah, nasib baiklah Nana ada kerja, Nana ada kawan-kawan yang tolong bagi semangat dekat Nana. Dan yang penting sekali, Nana ada baca satu buku tu, kawan Nana hadiahkan, iaitu La Tahzan, Jangan Bersedih. Subhanallah. Saya sebenarnya pegang buku ni. Betul lah dia, betul. Subhanallah. Saya Masya Allah. memang tadi pilih kitab mana nak buka. Lepas tu saya terus ambil buku La Tahzan, Don't Be Sad, Jangan Bersedih. Dan kita tahu ini adalah karya Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Subhanallah. Memang saya nak baca beberapa petikan daripada buku ni, sebab itu petang ni saya sebutkan ada satu perkongsian berkenaan dengan motivasi. Motivasi bagaimana nak move on, bagaimana nak move forward dan sebagainya. Subhanallah. Nana masa tu kan, masa nak berpisah, Nana tak fikir macam jadi ibu tunggal, bercerai, malunya dekat orang. Macam mana Nana? Nana masa tu nak fikir macam mana? Ke tak fikir pun, simple-simple je? Sebenarnya kalau ikutkan fikir juga apa orang cakap pasal kita kan. Tapi bagi Nana, perasaan Nana lebih penting lah daripada Nana fikirkan orang lain. Sebab Nana tahu Nana dah tak boleh nak terima. So Nana cakap tak apa, mungkin ada someone yang lebih baik daripada dia untuk Nana. Macam itulah. Nana positifkan diri. Apa-apa pun, jelas sebab kita dah tahu sang suami ni mencintai orang lain. Jadi kita doakan yang terbaik untuk dia. Kita berkorban lah macam tu. Okay, sebenarnya kalau kita sebut istilah berkorban, macam sebenarnya satu berkorban. Yang kedua, Nana sebenarnya buat sesuatu untuk kebaikan diri Nana juga. Walaupun nampak dari sudut, kita nampak untuk kebaikan. Kenapa ya? Lama dah kesangkut. Okay. Walaupun mungkin kita nampak. Sangkut ke? Nak cakap? Wah pula. Boleh dengar ke? Clear ke? Okay, ni baru clear. Baru dengar. Okay. Sambung balik ya. Okay. Sambung balik. Subhanallah. Macam ni, perkara pertama, kita kalau boleh kita buat sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan ataupun untuk diri kita. Bukan maksud penting diri ya, bukan maksud penting diri. Ayat itu kita kena mencintai diri kita. Contoh ayat tadi tu, biasa orang suka guna ayat untuk kebaikan dia, untuk kebahagiaan dia, jadi saya berundur. Tak, sebenarnya adalah perkataan yang lebih kuat adalah
untuk kebaikan diri saya, kebaikan anak-anak, untuk kebahagiaan Betul. diri saya sendiri. Jadi inilah keputusan yang terbaik buat masa ini, dan saya mohon pada Allah supaya Allah memberikan pertolongannya. Sebab setelah kita berpisah, yang ada adalah diri kita. Maksudnya setelah apa pun kita buat keputusan, yang tak akan lari daripada kita adalah diri kita. Sebab itu bila kita sebut untuk diri kita tak akan kecewa bila tengok dia bahagia. Kita tak akan rasa nak marah bila tengok dia dah mulakan kehidupan dia dah move on, dia dah okey. Sebab kita kata okey, ini untuk kebaikan diri kita. Jadi kita fokus kepada bagaimana nak bahagiakan diri, bagaimana nak majukan diri, fokus. Sebab kita pegang kepada itulah. Kita bukan buat keputusan kerana dia, tapi buat keputusan kerana kita. Jadi Allah akan tunjukkan jalan, fokus pada diri kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi daripada kitab ini saya akan bacakan daripada bab yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab yang kedua ini dia tulis tentang yang lalu biarlah berlalu. Okey. Yang lalu biarlah berlalu. Ada tajuk lagu ke Nana? Ada. Ada. Okey. Yang lalu, okey. Yang lalu biarlah berlalu. Okey, perhatikan kata-kata yang sangat indah disusun. Mengingati masa lalu dan menghadirkan kembali dalam kehidupan kita sekarang, kemudian bersedih di atas kedukaan dan kegagalan di dalamnya, merupakan suatu tindakan yang bodoh dan gila. Bukan saya cakap. Kan buku ni tulis ni. Okey. Mengingati masa lalu dan menghadirkan kembali dalam hidup kita hari ini, lalu kita bersedih dan berduka, di dalamnya merupakan satu tindakan yang bodoh dan gila. Itu sama ertinya dengan membunuh semangat, membunuh harapan, menghalangi orang untuk menjalani kehidupan yang seadanya. Allahu Akbar. Sebab itu kita kan biasanya kita ni akan sedih, kita akan kecewa, kita akan menderita 3 waktu. Yang pertama masa lalu. Masa lalu bila kita ingat, ya Allah sedihnya, kenapa berlaku macam tu, kenapa dibuat aku macam tu, masa yang lalu. Yang kedua, kita bersedih dengan masa sekarang yang sedang dilalui, ujian yang sedang dilalui. Itu normal Nana kan, sedih dengan waktu sekarang. Okey, tapi yang lagi pelik, ramai juga golongan yang bersedih akan datang, benda belum berlaku lagi. Belum berlaku lagi dia dah sedih hari ni. Dia dah bimbang hari ni. Satu berkenaan dengan rezeki contohnya. Untuk esok, untuk lusa. Sedangkan Allah dah janjikan rezeki untuk kita. Duduk susah. Hari ni dia dah ada rezeki. Dia ada rumah tapi dia bimbang. Bang, kalau sebulan lagi nak makan apa ni? Bang, tahun depan ni macam mana ni? Untuk bersedia tak ada masalah. Tapi jangan membunuh bahagia sekarang. Dah tak tenang dah hari ni. Makanan ada kat rumah ni. Tapi dah susah hati. Bang, kena kerja kuat sikit. Kita ni, macam mana ni? Kalau lah ni berlaku ni, benda tak berlaku lagi. Dan kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Dah menderita dah hari ini. Ada pula wanita yang sangat terpengaruh dengan contoh. Ini contoh saja. Tengok cerita Hindustan ke, tengok cerita drama Melayu ke kan. Tengok cerita suami curang, gini. Tak pasal-pasal suami dah rumah kena marah. Kalau awak curang, awak tengok ni macam cerita ni. Tengok contohnya kan. Sebenarnya tak berlaku pun lagi. Tapi sebab dia dengar cerita, dia baca dalam grup KRT contohnya kan, kisah-kisah suami curang gini. Dia pun teremosi. Akhirnya dia pun membayangkan suami dia akan buat. Jadi dia dah mula pun bagi warning, bagi amaran, kata itu, kata ini. Sedangkan itu tidak berlaku. Jadi orang yang mengheret duka pada waktu lalu dan menarik duka yang belum berlaku akan datang, itu hanya sangkaan. Ia ada satu kegilaan dan juga satu kebodohan. Subhanallah. Tapi kan orang terasa pula kan kalau sebut direct, tapi ini buku ni kata. Okey. Bagi orang yang berfikir peristiwa masa lalu akan dilipat dan tidak akan dilihat kembali, kita harus mengurung dan melupakannya di dalam penjara, mengikatnya dengan tali yang sangat kuat agar tidak dapat keluar dan melihat cahaya. Kerana bagaimanapun pelbagai peristiwa tersebut hanya sebahagian dari masa lalu dan sekarang semuanya telah berakhir. Dengan demikian tidak akan ada lagi kesedihan, kedukaan dan kegagalan lain. Semuanya tidak akan berulang dan hidup kembali kerana ianya memang sudah tiada. Janganlah anda hidup di dalam mimpi-mimpi buruk di masa lalu atau di bawah bayang-bayang kesedihan masa lalu. Angkatlah diri anda dari fantasi tersebut. Apakah anda menginginkan berbagai musibah dan pengorbanan tersebut berulang kali?
Apakah anda mengharapkan matahari kembali ke tempat asalnya, bayi ke perut ibunya, air susu kembali ke payudara si ibu, air mata masuk dalam kelopak mata, padahal semuanya hanya akan mengalirkan kembali air mata anda. Ayat dia tu. Soalannya, adakah kita mampu nak pergi ke masa yang lalu? Adakah mampu bayi dah keluar masuk balik dalam perut ibu, air mata yang keluar nak masuk kembali? Adakah kesedihan yang lalu itu boleh kita masih baiki? Jadi subhanallah, hakikatnya sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia amat baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, boleh ya saya nak sambung sikit lagi ni, baca ni. Orang yang berusaha ataupun selalu kembali ke masa lalu adalah tidak ubahnya seperti orang yang menggiling tepung, padahal dirinya sendiri tergiling di dalamnya. Ada ukapan nenek moyang kita dahulu yang patut direnung. Bagi orang yang suka menangisi masa lalu, janganlah kalian mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Mengapa engkau tidak mahu merenungi apa yang telah berlaku? Okey, subhanallah. Okey. Manusia sebenarnya tidak perlu melihat masa lalu dan memalingkan wajahnya ke belakang kerana angin akan terus berhembus ke depan, air akan mengalir ke depan, setiap kafilah akan berjalan ke depan. Oleh kerana itu janganlah menyalahi sunnah kehidupan. Sebab sunnah kehidupan adalah masa depan. Kita akan berlalu ke depan. Kita tak akan mengundur ke belakang. Jadi percayalah, setiap kebahagiaan, setiap kegembiraan, setiap nikmat yang telah kita kecapi di masa lalu, ia ibarat seperti bunga, benda yang indah kan Nana kan? Bunga indah pada sebatang pokok, bunga ataupun daun hijau. Tetapi ujian, cabaran itu ibarat akar pada sebatang pokok. Sebab itu sebenarnya yang membuatkan kita ini boleh berada di tempat kita sekarang. Apa yang kita ada sekarang, apa jua, sikit banyak, hebat ke tak hebat, apa saja adalah disebabkan perkara-perkara pahit, perkara-perkara sedih, duka cita yang telah kita berjaya lalui. Sebab itu pada sebatang pokok kita tengok yang kekal adalah akar. Kadang tu dahan dah tak ada, batang pun dah tak ada, tapi kalau akar itu kuat, nanti dia akan tumbuh balik batang. Tapi yang paling sementara kekal adalah daun dan juga bunga. Daun tak lama, dia akan lama-lama jadi coklat, kemudian dia gugur. Kan? Sama juga bunga. Itu ibarat apa yang menggembirakan hidup kita. Dalam proses kita membesar, kita tua, perkara yang menggembirakan tidak banyak membentuk jiwa kita. Tapi banyaknya jiwa kita dibentuk daripada kecekalan hati kita menerima ujian Allah. Daripada Allah jumpakan kita orang yang membuatkan kita sedih, kita jadi seorang yang pemaaf. Bila Allah jumpakan kita dengan orang yang bercakap kasar dengan kita, lalu kita jadi orang yang lembut sebab kita tak nak jadi orang yang kasar seperti itu. Subhanallah, Allahu akbar. Okey. Nampaknya Nana hilang sekejap, nanti Nana datang lagi. Jadi sementara tunggu Nana masuk balik, mungkin masalah lain ya. Muslimin-muslimat, saya harap masih lagi bersama. Saya akan menyambung pada tajuk hari ini, tajuk ni. Hari ini milik anda. Subhanallah. Boleh ya teruskan? Ada lagi tak? Cuma Nana hilang ya? Ya. Okey, Nana hilang, nanti Nana akan datang. Okey. Sekarang subhanallah, Allahu akbar, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai sambungan. Okey Nana. Nana muncul balik, gambar Nana terbalik. Nana okey, Nana nampak terbalik tu. Itulah macam mana nak betulkan ni. Okey. Okey.
pertanyaan, mungkin ada orang nak tahu, mungkin ada orang nak dengar lah. Kenapa Ustazah kata ada peringkat penceraian itu wajib? Ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang harus dan sebagainya. Kepada saya, kes dera, sepak, terajang, nak bakar cucu ni, maksudnya sampai teruklah keadaan fizikal, keadaan mental dan sebagainya. Jadi bila datang kes yang begini, kadang-kadang seorang wanita tu walaupun dah sampai, kenapa ya? Oh, tak ada suara. Testing 1 2. Cubaan, takkan. Okey. Subhanallah, saya mohon maaf tapi dengar suara sendirilah, kenapa ya? Dah okey dah. Okey. Okey Nana, saya rasa mohon maaf, saya tanya soalan pada Nana dululah sebelum saya pergi terus. Tadi tu selingan tu. Bagaimana, kenapa Nana memilih untuk terus bersendirian setelah 10 tahun? Adakah sebab hati Nana tertutup ataupun Nana trauma serik ke, macam mana? Okey, sebenarnya benda ni bukanlah macam Nana tak ada perasaan untuk berumah tangga ke apa. Kadang-kadang bila tengok orang lain ada suami, apa semua, kita pun mesti of course ada rasa benda yang macam mak aku pun nak juga. Tapi sebenarnya Nana memikirkan Nana rasa belum waktu untuk Nana berumah tangga lagi sekarang. Mungkin Allah belum temukan jodoh Nana lagi sekarang. Mungkin sebab ada yang Nana tak capai lagi, ataupun Nana nak Allah nak bagi masa lama Nana dengan Ryan, untuk tumpu kepada Ryan. So bukan tak ada perasaan nak berumah tangga, tapi Nana rasa belum masa yang sesuai untuk Nana, sebab kita pun nak memilih pun maksudnya biar yang betul-betul yang terbaik, yang kalau boleh kita nak sampai ke jannah lah, insyaAllah kan. So maknanya dia ambil masa sikit lah, macam tu. Okey Nana, subhanallah. InsyaAllah kita doakan Nana akan bertemu dengan seorang lelaki yang soleh yang boleh memimpin ke syurga. Jadi saya pun nak kongsikan satu doa. Doa ni masyhur lah. Saya kira dah ramai orang tahu dan dah ramai orang yang beramal dengan doa ni. Doa ini daripada Nabi SAW, hadis Nabi sendiri. Nabi mengajarkan doa ini kepada Abu Salamah. Lalu Abu Salamah mengajarkan pula doa ini kepada Ummu Salamah. Begitu. Jadi doa ini umum sebenarnya. Ia bukan hanya melibatkan kehilangan suami ataupun kehilangan anak ataupun kehilangan semata-mata. Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua musibah, kita disarankan untuk beramal dengan doa ini. Subhanallah. Jadi tapi ia macam berkait rapat juga dengan kisah yang berkenaan dengan Ummu Salamah. Ada kaitanlah dengan wanita-wanita yang kehilangan suami ataupun suami yang kehilangan isteri. Okey, subhanallah. Pendek cerita, kita tahu Abu Salamah, Ummu Salamah adalah pasangan yang sangat pasangan yang sangat bahagia, pasangan yang sangat kuat cinta. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk pergi melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi bila hijrah Mekah ke Madinah ni perlu tinggalkan semualah. Kalau ada bisnes dah dekat Mekah, tinggalkan. Kalau dah ada rumah, kena tinggalkan. Dah ada ternakan, tinggalkan. Bukan mudah ya hijrah nak dilakukan oleh para sahabat.
Tapi di antara cabaran yang dilalui oleh Ummu Salamah dan Abu Salamah, pasangan bahagia ini, ketika itu mereka dikurniakan seorang anak namanya Salamah. Salamah ini anak lelaki. Sebab itu diberi gelaran Ummu Salamah, mak kepada Salamah, Abu Salamah, bapa kepada Salamah. Ceritanya bila Abu Salamah dengan Ummu Salamah nak pergi hijrah, kabilah Ummu Salamah ni, kuat Ummu Salamah ni, dipegang Ummu Salamah. Dia pegang, dia tak lepaskan Ummu Salamah. Kemudian kabilah Abu Salamah pula pegang baby, pegang anak kecil yang masih menyusu pegang. Ketika ini Abu Salamah sebersalah. Nak teruskan tak pergi hijrah ikut Nabi, anak pun dipegang, isteri pun dipegang. Tapi itulah kehebatan, kekuatan iman para sahabat Nabi. Abu Salamah bukan tak sayang anak, bukan tak sayang isteri. Isteri pun memang dah masuk Islam. Tapi kerana meneruskan perintah Rasulullah ketika itu dan perjuangan para umat Islam, tetap diteruskan pergi berhijrah ke Madinah. Bukan dekat ya, Mekah dengan Madinah. Dalam keadaan tempoh perjalanan yang begitu lama, mencabar dan sebagainya. Dan bukannya dijanjikan, nanti pindah Madinah, nanti ada dah rumah siap-siap, nanti ada makan. Tak ada, tak nampak apa yang akan ada, perlu memerlukan kehidupan. Kemudian apa yang berlaku pasangan ini, subhanallah, Ummu Salamah hari-hari akan pergi satu tempat, di satu ruang padang pasir, akan menangis, berdoa, meminta dengan Allah supaya Allah satukan kembali dia dengan anaknya yang terpisah ni. Seorang ibu yang masih menyusu. Dan juga kerinduan seorang isteri terhadap suami Abu Salamah yang berada di Madinah, subhanallah. Kesimpulannya, bukan kesimpulan lagi, pendek cerita. Sampai satu ketika kabilah Ummu Salamah yang pegang Ummu Salamah dan kabilah Abu Salamah yang pegang baby mereka rasa tak sampai hati dah tengok keadaan Ummu Salamah yang sangat menderita. Akhirnya mereka lepaskan. Lalu mulalah perjalanan Ummu Salamah dan baby ni menempuh padang pasir yang sangat dahsyat. Berdua sahaja. Akhirnya pada tengah jalan ada kabilah yang bawa dengan unta, dengan kuda, sampailah ke Madinah. Tempoh ini dikatakan ada kata setahun, ada kata 2 tahun, bukan hari-hari, bukan bulan-bulan. Maksudnya makan tahun. Akhirnya bersatulah kembali suami isteri yang sangat saling mencintai, Ummu Salamah dan Abu Salamah, dengan anak mereka. Lalu dan Abu Salamah masih lagi, maksudnya tidak bernikah lain dan sebagainya, tunggu Ummu Salamah. Bukan macam sekarang, boleh tanya khabar, awak macam mana, okey tak ni, tak ada. Terputus hubungan kan dalam tempoh tersebut. Kemudian apa yang berlaku, Allah kurniakan mereka anak-anak yang lain. Ada yang mengatakan 4 orang anak mereka semuanya. Pendek cerita lagi, satu hari Abu Salamah ikut Nabi pergi perang dan cedera parah. Dan ketika itu Abu Salamah dalam keadaan yang sangat tenat lalu berpesan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, setelah ketiadaanku maka bernikahlah lagi." Lalu Ummu Salamah menidakkan, tidak mahu, tapi Abu Salamah pesan, "Kamu isteri yang taat, taatilah apa yang aku perintahkan." Dan riwayat mengatakan ketika itulah, maksudnya antaranya Abu Salamah menyuruh Ummu Salamah beramal dengan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nana kita sama-sama baca doa ni ya. Saya baca dan Nana ikut. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah. Okay. Sesungguhnya kami datang daripadamu. Segala-galanya datang daripadamu. Dan kami kembali kepadamu. Ya Allah. Berikanlah ganjaran kebaikan, ganjaran pahala di atas musibah ini, di atas ujian ini, di atas kesedihan ini,
di atas kebimbangan ini di atas kebimbangan ini dan gantikanlah dengan lebih baik, dengan lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik. dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah nanti ada tu yang akan tolong tulis di ruang komen doa itu, biasanya gitu. Ya, itulah doa yang selalu tuan-tuan puan-puan boleh cari dalam internet juga, doa Abu Salamah yang kita ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kebaikan di atas musibah ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Subhanallah. Jadi sebab itu bila kita diberi ujian oleh Allah, saat itulah sebenarnya kita kena terus mengangkat doa. Sebab daripada ujian itu yang pertama akan diberikan oleh Allah ganjaran kebaikan. Ganjaran apa? Pahala sabar. Pahala bersangka baik dengan Allah. Pahala redha dengan ujian. Pahala pahala yakin dengan janji Allah dan sebagainya. Banyak pahala yang tergandung apabila kita ditimpa musibah berbanding apabila kita diberikan nikmat. Ketika diberi nikmat, mungkin kita dapat pahala bersyukur kalau kita betul-betul jadi hamba Allah bersyukur. Sebab nak jadi hamba Allah bersyukur bukan bila dapat nikmat sekadar ucapan alhamdulillah syukur. Tidak. Tetapi tanda kesyukuran seorang hamba bila dapat nikmat lalu dia hamba yang bersyukur adalah bila dia melakukan ketaatan. Itu tanda syukur. Bila dia mula tutup aurat, bila solat, bila dia melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Itu maksud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalimah syukur saja. Jadi bila dapat nikmat, mungkin kita dapat pahala bersyukur. Tapi bila dapat ujian ataupun musibah, ruang pahala itu lebih banyak. Kita dapat pahala sabar yang begitu tinggi nilainya. Pahala redha, dan siapa yang redha maka dapat redha Allah. Siapa dapat redha Allah maka dapat syurga Allah. Itu kan firman Allah, Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu juga akan dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi orang yang ada sifat redha dengan Allah, setiap kali diuji lalu dia redha, maka dia dapat redha Allah, insya-Allah akan dijemput masuk fadkhuli fi jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku. Jadi ketika ujian dan musibah sebenarnya ada banyak sangat kebaikan yang Allah sedang berikan. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Setiap air mata yang mengalir itu dalam keadaan kita redha itu akan dicatat air mata yang redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan air mata yang mengeluhkan ujian Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi tadi tu dekat mana ya nak sebut? Okey, doa tu tadi. Jadi kalau apa pun musibah yang berlaku, bukan sekadar kehilangan suami, kehilangan isteri. Bukan itu saja. Apa pun musibah berlaku, cuba amalkan doa ini. Musibah apa? Kecil ke, besar ke, hilang duit ke, ataupun sakit ke. Kita terus doa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah. Berilah ganjaran pahala di atas ujian ni, musibah ni, ya Allah. Berilah ganjaran kebaikan. Wa akhluf li khairan minha, gantikanlah dengan lebih baik. Subhanallah, ada ramai juga yang kongsi dengan saya, Nana. Ada orang tu dia hilang barang. Adalah hamba Allah tu pernah dia share, dia hilang laptop. Dia sedih sangat sebab itu laptop kesayangan dia. Dia rasa macam kenapalah hilang, kenapa lagi ni gini, macam-macam lah. Tapi dia baca juga zikir ni, doa ini ulang. Takdir Allah tak lama selepas itu dia dapat rezeki, ada orang hadiahkan dia laptop. Lebih kurang macam itulah ceritanya. Dan laptop hadiah itu jauh berganda lebih baik. Sebab itu kadang-kadang kehilangan laptop, ada orang dia kehilangan duit yang begitu jumlah dia banyak. Tapi dia rasa macam ya Allah kena tipu orang gini-gini. Sebenarnya orang tipu tu dia tu perantaraan Allah saja. Nak tengok kita redha tak? Kan? Kita ni redha tak ni? Allah sedang perhati ni. Kan? Kalau nak cari salah orang, nak saman orang tu, nak buat report polis, nak kena tangkap, kadang duit tu dah tak ke mana, dah tak boleh balik dah. Tapi bagi hamba Allah yang faham tentang konsep takdir Allah, konsep ujian Allah, masa tu dia terus masuk dalam kepala dia, Allah sedang test ni. Apa yang patut aku buat ya? Okey, sekarang serah kepada Allah dan terus baca antaranya doa itu tadi.
kemudian minta Allah gantikan dengan yang lebih baik. Sebab itu Uki sebenarnya bila kita dalam keadaan ujian, kita tak minta dengan Allah gantikan dengan lebih baik dengan apa yang kita hilang tu. Dan tak salah kita minta tu. Tak salah. Ada orang kata, tamaknya baru hilang dah minta yang lain. Memang Allah sangat suka kita meminta dengan Allah. Tamaklah dengan Allah. Tamaklah meminta dengan Allah. Sebab Allah tidak ada batasan untuk memberi dan mengurniakan. Subhanallah. Tadi tu kan saya suka bila Nana sebut, Nana perlukan masa lagi. Ada orang kata nak banyak masa mana? 10 tahun takkan tak cukup lagi. Sebab sebenarnya ukurannya bukannya banyak sikit masa. Betul kan? Subhanallah. Saya nak sebut satu kata-kata yang saya sangat suka, iaitu cinta akan mendirikan sebuah perkahwinan. Cinta akan mendirikan sebuah rumah tangga. Tetapi tanggungjawab akan meneruskan kelangsungan rumah tangga. Memang cinta, kan jatuh cinta sayang, itu boleh sampai menguatkan ikatan perkahwinan. Akhirnya mereka nikah. Tapi untuk meneruskan perkahwinan bukan cinta tetapi tanggungjawab. Subhanallah. Sebab itu kan, subhanallah, sebab itu bila dah nikah kadang-kadang itu kita diuji dengan perasaan, cinta yang kurang, pudar. Tapi banyak rumah tangga yang tetap diteruskan atas dasar tanggungjawab. Sebab cinta benda yang sangat, benda yang tidak kekal, benda yang suhu naik turun dan sebagainya. Tapi sikap tanggungjawab itulah yang menyebabkan suami tetap jalankan tanggungjawab sebagai suami sebaiknya, isteri tetap tanggungjawab isteri dan kepada anak-anak, walaupun mungkin ada anak ni yang menyakitkan hati ibu ayah. Tapi sebab tanggungjawab, dia tetap juga menjalankan tanggungjawabnya sebagai ibu ayah. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Minta maaf lah jadi saya cakap banyak. Sekarang ni nak dengar Nana, kita dah nak habis kejap lagi Nana. Mungkin Nana ada nak tanya soalan ke ataupun Nana teruskan sharing daripada hati Nana, apa Nana nak share pada kita petang ni? Nana rasa Nana nak tanya kat Ustazah lah. Nak tanya. Okey. Macam Ustazah cakap tadi, maksudnya tanggungjawab tu yang meneruskan perkahwinan itu kan. Jadi let's say kalau macam sebuah rumah tangga tu kasih sayangnya dah makin pudar. Jadi adakah masih ada harapan untuk rumah tangga tu kembali bersinar balik lah, kembali bercinta balik macam tu. Ya, subhanallah, Allah Akbar. Soalan yang sangat bagus. Ustazah nak merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, dijadikan daripada diri kamu sendiri, azwajan litaskunu ilaiha, pasangan hidup kamu supaya kamu tenang dan tenteram kepadanya. Kepada pasangan itulah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan rahmah. Rahmah ini ada definisi menyebutkan tentang sikap tanggungjawab, sikap prihatin, sikap belah kasihan. Subhanallah. Sekali lagi Ustazah ulang ayat tu secara penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, di antara tanda-tanda kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan daripada diri kamu pasangan hidup kamu. Dan dijadikan supaya kamu rasa tenteram, tenang dengannya. Kemudian yang kedua dijadikan kasih sayang, mawaddah, cinta, kasih sayang, warahmah, dan juga belah kasihan, prihatin, tanggungjawab di antara kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi perkara yang pertama, wahai para suami, para isteri, ibu, ayah, kita kena yakin apabila dalam sebuah rumah tangga kita ada rasa tenang dalam rumah tangga. Ketenangan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu adalah kurniaan Allah. Kurniaan Allah, Allah yang mukmin, yang maha tenang, Allah yang berikan ketenangan. Kemudian bila ada kasih sayang dalam rumah tangga, mawaddah warahmah, itu datang daripada Allah. Allah kurniakan, Allah merahmati rumah tangga kita dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sebab yang memiliki kasih sayang itu adalah Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Allah kurniakan rasa cinta dalam sebuah rumah tangga. Semua itu makhluk Allah. Perasaan, sayang, cinta, rindu itu makhluk Nana. Itu makhluk yang Allah boleh beri dan Allah boleh tarik. Allah boleh suburkan, Allah boleh pudarkan.
Semua itu ciptaan, rasa-rasa sampai keluar air mata keluar tu pun juga adalah makhluk Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir warahmah, rahmah, belah kasihan. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah yang latif, yang maha lembut, memberikan kelembutan kepada hati pasangan, hati kita dan sebagainya supaya ada perasaan kasih dan sayang. Jadi soalan Nana tadi, adakah dalam sebuah rumah tangga yang dah hilang cinta, contoh kasih sayang, masing-masing buat arwah masing-masing, asyik panah, bergaduh, suami pun cakap, I dah tak ada perasaan dah dekat you, I dah tak sayang you lagi, contoh kan. Tapi sini kata, abang, bagi lagi kita peluang, bagi masa lagi, insyaAllah satu hari awak boleh. Kadang kita tengok drama kan macam tu kan, kau main lagi kan sinetron, drama Melayu kan, ramai yang kahwin tu kononnya benci. Tu sayang balik. Lepas tu sayang, macam tu kan. Tapi kadang apa yang drama tu daripada pengalaman kisah yang betul kan. Jadi sebenarnya saya ada banyak kisah Nana. Ada banyak kisah pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga. Seorang isteri yang sangat ramai isteri yang macam ni. Contohnya, suami ni memang dah syok bercinta, angau dengan pihak yang ketiga. Bukan sekadar angau bercinta, sampai peringkat semua harta dah diberi dah. Allah. Semua harta, duit, buat pinjaman pula kepada pihak ketiga ni. Memang kita tahulah niat pihak ketiga ni kan. Habis dah ni, sampai rumah dia duduk pun dipindah nama, kereta dipindah, masuk tahap yang teruk lah ni kan. Tapi isteri ni bila datang saya tanya. Saya ingat sebab apa sampai sekarang pun orang yang berkenaan ada setengah tu berhubung lagi melalui PM di page, di Facebook. Ustazah, saya klien Ustazah dulu. Alhamdulillah sekarang dah bahagia. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustazah macam mana? Kalau ikut perasaan hati kita ni kan Nana, kita akan sekali jumpa kes macam ni, puan-puan berpisah je lah, dah tahap macam ni, suami dah bagi dah semua. Kalau ikut perasaan. Tapi kita jadi perunding rumah tangga, kita kena natural. Kita tak boleh buat keputusan untuk klien kita. Kita tak boleh sebab perasaan kita geram ni kan. Kau jadi puan lah, saya dah ni lah, lama dah saya tinggalkan. Tak boleh. Sebab kita tak berada di tempat dia. Akhirnya kita akan tanya dia, Puan nak berpisah ke nak teruskan rumah tangga ni? Kata, Ustazah, walaupun suami saya buat macam ni pun saya tetap sayang dia Ustazah. Walaupun suami saya dah tak sayang, suami saya nak tapi saya tetap sayang dia. Bila seorang wanita cakap begini, saya akan katakan, okey puan, kalau puan buat keputusan untuk teruskan, saya akan bantu macam mana untuk puan kuat, apakah amalan-amalan, dan puan jangan lagi duduk sebersalah. Ini penting Nana. Sebab apa? Ramai juga yang datang, puan macam mana? Puan nak berpisah ke nak teruskan? Lah Ustazah, kalau Ustazah duduk tempat saya macam mana? Dia tanya balik kan. Lepas tu kedua, kali pertama datang, Ustazah saya nak berpisah. Lepas tu balik rumah, telefon balik. Ustazah, saya tak jadi nak berpisah. Saya nak teruskan. Esok telefon balik. Ustazah, berpisah je lah Ustazah. Allah. Maksudnya hidup dia ni tak ada keputusan. Maksudnya dia sebersalah, hidup sebersalah. Masa suami okey teruskan. Masa suami ni, dia fikir berpisah. Jadi kalau golongan yang ini kita memang susah nak bantu. Saya biasanya kalau datang, saya nak satu saja keputusan. Kata puan nak apa? Puan nak berpisah, saya akan bantu untuk puan berpisah. Kita bagi borang, kita akan guide sampai puan berjaya untuk berpisah. Tapi kalau puan nak teruskan, kita akan fokus kepada bagaimana nak teruskan. Macam tu. Sebab itu, fokus tu penting Nana. Nekat itu penting. Lepas itu, contohlah, ada ramai wanita yang dia kata, okey Ustazah, saya rasa saya tak boleh, saya sayang suami, untuk anak-anak saya nak teruskan. Lalu kita akan minta beberapa amalan. Contohnya, setiap hari perbanyakkan istighfar paling kurang 1000 kali. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kemudian baca Quran jangan tinggal. Biasanya solusinya mesti agama Nana. Mesti melibatkan solat, melibatkan zikir. Bukannya kita kata okey puan beli bunga, sekarang puan masak sedap-sedap, sekarang puan ni, sebab saya akan sebut begini. Dulu masa nikah dulu yang beri rasa cinta itu adalah Allah. Mungkin kerana kelalaian kita daripada bersyukur kepada pemberi cinta, akhirnya Allah tarik cinta tu. Kadang-kadang Allah beri cinta kepada kita dalam hati kita, kita lupa kepada pemberi cinta. Bila Allah nampak kita leka dengan cinta, kita lebih mencintai suami, mencintai anak, mencintai apa yang dia beri.
Lalu Allah tarik supaya kita kembali kepada Allah dan mengenal siapakah pemilik cinta tersebut. Jadi saya suka sebut kepada klien, mungkin kerana dosa kita, kesilapan kita sendiri, Allah sedang menguji. Dan bukan Allah nak menzalimi kita. Sebab itu ramai orang perempuan akan kata, saya dah korban macam-macam untuk suami. Jangan hitung pengorbanan kita. Jangan sebut kebaikan kita. Ini waktunya untuk kita kembali kepada Allah, muhasabah diri kita. Sebab ujian ini bukan untuk suami semata-mata. Ia adalah untuk diri kita. Jadi, kita biasa bagi amalan tu, amalan ni buat sekian-sekian, kemudian teruskan tanggungjawab sebagai isteri. Dan yang penting sangat, saya biasa kata, jangan terkesan dengan apa yang suami buat. Contohnya suami duduk dengan telefon, gelap-gelap, suami masuk tandas dengan telefon. Contohnya suami duduk, sayang, rindu-rindu, mesej. Saya kata sekarang, Puan cuba seolahnya perkara itu Puan nampak, tetapi ini fokus. Puan nak pulihkan kembali keadaan. Puan cuba bentuk kebahagiaan sendiri. Biasa orang tanya, kadang melalui call ni, kadang melalui teks ni. Ada suami baik, suami duduk mesej. Saya kata, okey, Puan dah berapa lama menderita? Saya dah 2 tahun tengok panggil suami macam ni. Duduk chat dengan perempuan lain untuk sayang-sayang, rindu-rindu. Dah 2 tahun. Selama 2 tahun ni Puan macam mana? Saya sedih, saya menderita, gini, saya asyik menangis, saya kemurungan. Saya kata, okey, lamanya Puan merugikan diri sendiri. Lepas tu saya tanya dia, Puan ada tak sumber bahagia yang lain? Maksud Ustazah apa? Puan ada anak? Ada. Puan ada adik-beradik? Ada. Puan ada kawan-kawan? Ada. Puan ada kerja? Ada. Sekarang Puan bahagikan diri Puan selain daripada suami. Puan minta izin suami nak pergi jalan rumah kawan-kawan. Puan minta izin suami nak pergi jalan rumah adik-beradik. Puan minta izin suami nak pergi shopping dengan anak-anak. Maksudnya kerik bahagia. Jangan kita anggap sumber bahagia adalah daripada satu saja. Kita bimbang, kita terpaku di depan satu pintu sampai kita lupa pintu-pintu yang lain. Ramai orang yang dia nampak ada satu pintu tertutup, lalu dia cepat move on, dia akan nampak banyak lagi pintu lain. Tapi ceritanya, contoh kisah tadi, lepas sebulan dia buat begitu. Saya kata Puan buat hati kering sebagaimana suami buat hati kering. Puan buat hati kering, Puan buat bahagia, masak, makan sedap-sedap, tengok TV dengan anak-anak. Sampai peringkat tahu tak Nana jadi macam mana? Suami ni datang merayu-rayu pada isteri. Sebab masa dia tengok isteri menangis, duduk merayu, duduk pujuk dia, abang tolonglah berubah, abang janganlah buat macam ni, saya tak boleh terima. Suami akan rasa makin kuat, makin power. Dia tengok isteri dia menderita dengan dia. Isteri dia tak boleh hidup tanpa dia. Isteri dia memang sangat memerlukan dia. Tapi bila suami ni nampak, isteri ni boleh bahagia, boleh okey je dengan anak, boleh pergi makan-makan, boleh pergi jalan dengan adik-beradik dia, boleh pergi pula outing me time dengan kawan-kawan, suami mula rasa macam tergugat. Dia kata, isteri dia, faham tak maksud tu? Akhirnya suami ni dia datang, minta maaf, tolong awak jangan tinggalkan saya, awak jangan ini, saya akan berubah, saya tahu awak ni. Maksudnya, subhanallah, bukan semestinya terus ambil kaedah penceraian. Dan Alhamdulillah ada banyak juga kaedah-kaedah yang lain. Maksudnya kalaulah kuat untuk mencuba. Subhanallah. Kemudian yang saya sebut tadi, bila buat amal-amal soleh tu tadi, dekat masa sama buat amal soleh, mohon doa dengan Allah, mohon ampun ya Allah, aku berdosa, aku banyak melupakanmu ya Allah, aku lalai ya Allah. Pujilah nama Allah Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ulang. Ada orang tanya, Ustazah berapa kali? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Cinta. Ya Wadud tu Allah yang Maha Cinta. Berikanlah ke dalam hati suamiku kasih sayang dan cintanya kepadaku. Maksudnya kita minta Allah suburkan kembali kasih sayang ke dalam hati. Hati siapa? Hati suami, hati kita kepada hati anak-anak. Dan kalau Allah nak beri, subhanallah, benda tu boleh saja sekelip mata Allah campakkan kembali perasaan tu. Dan kadang-kadang itu kasih sayang itu terhijab. Mungkin ada kedengkian manusia, mungkin ada gangguan jin dan syaitan. Maka asbab itu Allah pun mengangkat hijab itu. Allah menyembuhkan sakit-sakit, gangguan-gangguan yang datang ke dalam rumah tangga kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau macam contoh Nana sebutkan, jangan pula Nana terlintas, aku tak berusaha ke dulu, aku tak pertahankan ke, kenapa aku ambil tindakan bercerai sekian kan. Macam kata-kata dalam kitab ni tadi, apa yang telah berlalu, berlalu.
Saya suka Betul. bila klien saya kan lepas dah berpisah, kadang dia telefon balik. Ini cerita dulu, sekarang saya tak terima dah panggilan. Ramai orang nak call. Sekarang ni ramai orang nak call, Ustazah nak bercakap sekejap, saya nak bunuh diri kalau tak dapat bercakap. Ramai yang ugut macam tu pun ramai. Kalau Ustazah tak nak bercakap dengan saya nak bunuh diri. Macam tu lah kan. Tapi esok elok pula dia mesej balik. Ustazah macam mana saya boleh? Tak ada. Orang kita kadang dia tertekan, dia ugut kan. Okey. Kadang-kadang dulu klien lepas dah habis kes, dah berpisah, dia akan call balik. Ustazah, salah ke keputusan saya ni? Sebab apa puan cakap macam ni? Yelah, hari tu kan Ustazah kata, Ustazah bantu saya apa semua gini. Saya kata nak berpisah. Kenapa puan macam ni pula ni? Lepas dah berpisah ni kan macam-macam ujian bertimpa-timpa Ustazah. Adakah keputusan saya salah? Ini kesilapan besar. Dia kesilapan besarnya adalah, saya nak bagi tahu macam ni. Keputusan adalah keputusan. Tidak ada salah, tidak ada betul. Keputusan is keputusan. Decision is decision. Macam itulah. Tidak ada betul ataupun salah. Yang ada adalah keputusan yang kita buat itu dapat pertolongan Allah ataupun tidak. Dapat pertolongan Allah atau tidak. Setelah kita buat satu keputusan dan benda tu pun dah pun berlaku, penceraian telah berlaku, teruskan mohon pertolongan Allah. Ya Allah, bantulah aku dalam keputusanku ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Berikan aku kekuatan, ya Allah, untuk menghadapi apa juga ujian dan cabaran yang mengiringinya, ya Allah. Maksudnya. Sebab, Nana, kalau kita duk tanya, keputusan saya ni salah ke betul, adakah soalan itu boleh mengubah apa yang telah berlaku? Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab, keputusan yang telah dibuat, benda yang dah termasuk dalam kumpulan yang dah berlaku, dah berlalu. Jadi kenapa hari ni kita masih duk fikir, salah ke betul keputusan, salah ke betul. Salah ke betul tu adalah sebelum buat keputusan. Macam itulah. Subhanallah. Jadi bila telah berlaku, masa tu mohon pertolongan dengan Allah dengan banyakkan zikir, banyakkan solat, banyakkan berdoa. Kalau dapat pertolongan Allah, ujian mesti datang. Ada orang dia cakap macam ni kan, Ustazah, saya dah tak boleh tahan sabar dah, saya nak berpisah dah. Saya akan kata, puan jangan berpisah kerana puan tak boleh sabar, tapi puan nak berpisah kerana puan sabar. Faham tak? Macam mana tu? Macam mana tu? Betul tak? Okey, contoh. Ada orang kata macam ni ayat dia. Dia dah tak boleh nak sabar dah tu, sebab tu dia berpisah. Saya akan betulkan ayat tu, saya kata, sebab dia sabar itulah dia berpisah. Nana tak sebenarnya tak jelas lagi tu. Maksud saya ialah tak jelas lagi tu kan. Okey, maksudnya ialah begini. Sama ada teruskan pernikahan memerlukan sabar. Berpisah juga memerlukan sabar. Betul atau tidak, Nana? Betul. Bukan bermaksud orang yang berpisah itu kerana dia tak sabar, tak. Dia tetap menempuh jalan sabar tetapi melalui jalan berpisah. Ada orang dia terus bersabar melalui jalan teruskan bersama. Jadi kedua-duanya adalah jalan sabar. Bukannya kita kata dia dah hilang sabar, dia dah tak boleh sabar lagi dah tu. Sekian. Tetapi bagaimana dia bertindak dalam berpisah tu. Contoh berpisah dengan baik. Kedua, perpisahan itu dia tidak memberi kesan yang buruk kepada keliling, contoh anak dan sebagainya. Dia masih lagi boleh jadi ibu yang baik, dia boleh jadi sebagai ayah yang baik dan anak-anak pun boleh terima dengan baik, contohnya lah. Sebab itu orang yang kalau hilang sabar, dia dah ambil dia ambil batu, dia dah hempuk kepala suami dia. Tu betul hilang sabar. Tapi kalau dia elok, pergi sign borang, pergi buat permohonan, masuk dalam mahkamah, hakim pun membenarkan. Bukanlah hakim kata, okey, ini perceraian dituntut ini adalah hukumnya berdosa besar bagi puan. Contoh hakim kata begitu kan. Tapi kalau hakim pun membenarkan masuk kelompok perceraian yang dibenarkan, maksudnya itu adalah salah satu jalan kesabaran yang dilalui. Subhanallah. Apakah maksud sabar? Maksud sabar ialah bertindak mengikut syariat. Bukan sabar tu duduk diam. Bukan sabar tu maksudnya itu pasrah. Kalau tanya kenapa kau ni diam je? Aku tengah sabar ni. Kau jangan nak ganggu pula. Tak. Sabar adalah bertindak. Bertindak mengikut syariat. Bertindak mengikut panduan yang Allah berikan. Itu subhanallah. Subhanallah.
Okey, Ustazah nak tanya Nana pula. Ni kita nak lebih kurang dalam 5 minit lagi. Nana, apakah kekuatan Nana? Nana share kekuatan Nana. Nana boleh jadi ibu berdikari, membesarkan anak seorang. Mungkin amalan ke apa-apa ke dan Ustazah tahu Nana mula berhijab lebih kurang dalam tahun 2011 macam tu. Betul. Maksudnya berhijab, apa kekuatan Nana untuk berhijrah dan sebagai seorang ibu berdikari sekarang? Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya yang banyak bagi kekuatan pada Nana adalah anak Nana sebenarnya. Anak Nana ni merupakan inspirasi Nana lah. Sebab Nana nak anak Nana tak rasa kehilangan. Maksudnya Nana nak dia tak rasa dia tak ada abah. Jadi Nana nak jadi abah dia, jadi mama dia dalam masa yang sama. Okay. So bila Nana fikirkan dia, semua benda Nana akan terbatas lah. Contohnya kalau macam ikutkan usia Nana kan masa tu muda, masa Nana bercerai tu kan. So kalau ikutkan remaja jiwa muda mesti kita nak berkawan sana sini apa semua kan. Tapi bila Ryan tu akan macam tak boleh. Aku ada anak, aku nak tunjukkan contoh yang baik pada anak aku. So that's why Nana mula berhijab. Sebab kalau anak Nana tengok Nana tak berubah, macam mana Nana nak ubah dia jadi anak yang soleh. Nana cakap macam tu. Jadi sampai sekarang ni sebenarnya yang bagi kekuatan pada Nana adalah Ryan. Dan Alhamdulillah sebenarnya Allah banyak bagi kekuatan di mana Nana sentiasa macam apa yang berlaku pada diri Nana, Nana tak pernah give up. Walau banyak kali pun Nana gagal, ada satu benda Nana tak nak give up. Nana akan cuba perbaiki dari masa ke semasa. Yang penting Nana banyakkan berdoa kepada Allah lah, bagi kekuatan pada Nana macam tu. Subhanallah. Macam mana ni Nana boleh berhijrah? Secara ringkas, kekuatan untuk berhijab, pakai tudung. Okay, Nana berhijab tahun 2011 setelah pemergian Allahyarham Faizal, bekas suami Nana. Sebab bila Nana tengok anak Nana masih kecil dan dia dah tak ada ayah, tak ada abah. So Nana tekad pada diri Nana, Nana nak berubah jadi baik untuk anak Nana dan untuk memperbaiki diri Nana. Dan sebenarnya Nana ada terbaca satu majalah masa tu pasal ghibah. So bila Nana baca, mengumpat kan. So Nana baca macam alamak, dosa ghibah ni pun dah banyak dekat aku ni. Ini dengan tak menutup aurat lagi, tak berapa orang, dah berapa juta orang tengok Nana punya aurat lah macam tu. Masa tu lah Nana berfikir macam tu. Dan Alhamdulillah Nana mula berhijrah tu 10 malam terakhir bulan puasa lah, Ramadan. Masya Allah, 10 terakhir Ramadan. Betul. So Alhamdulillah lah, Nana bersyukur sangat-sangat. Subhanallah. Nana kenal Ustazah dengan ceramah yang mana? Banyak. First kali ceramah Ustazah yang Nana start ikut Ustazah daripada tahun lepas. Okay. Tahun lepas macam ceramah Ustazah yang apa tu? Yang Ustazah selalu cakap kalau kita kita serahkan segala-galanya kepada Allah untuk uruskan urusan kita. Sebenarnya first kali yang suggestkan Ustazah sebenarnya adalah bonda Prof Muhaya. Sebab dia selalu dia akan share dengan Nana ni dengar ni ada dia tunjuk, dia bagi link Facebook, bukan Facebook, YouTube. So Nana tekan yang pasal first kali Nana dengar adalah yang kalau kita uruskan segala urusan kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang takdirkan kita punya kehidupan seharian macam tu. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nana, tadi kan bila Nana sebut pasal Ryan, pasal anak sebagai inspirasi, itu adalah satu contoh bagaimana anak yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Jadi anak kita ni, anak-anak ada dalam Al-Quran sebut anak adalah satu anugerah, satu nikmat, tapi anak juga adalah satu ujian. Dan ada firman Allah yang mafhumnya menyebutkan di akhirat kelak ada di kalangan isteri dan anak-anak menjadi musuh bagi kamu. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya
ibu ayah perhatikan, adakah anak-anak kita menjadikan kita ibu bapa yang lebih baik? Menjadikan kita ibu bapa yang sentiasa nak perbaiki diri. Jadi anak itu dia tidaklah melalaikan kita, tapi anak itu yang telah membuatkan kita makin dekat dengan Allah. Jadi itulah di antara hikmah yang besarnya, Masya-Allah, Allahu Akbar, Nana. InsyaAllah. Ustazah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nana di atas kesediaan Nana bersama. Sebenarnya saya rasa macam hari ni saya terlebih cakap banyak. Saya sebenarnya nak Tak dengar. apa. Tak apa Ustazah, sebab Nana jenis yang Nana suka dengar apa yang Ustazah cakap tu, sebab sebenarnya Nana menghayati. Kan kalau Nana Mudah-mudahan. campur-campur garang, tak best lah orang nak dengar pun, mestilah macam nak dengar yang betul-betul proper, ayat penuh je tu. Okey Nana, terima kasih banyak atas kerjasama Nana. InsyaAllah kalau boleh kita buat lagi ya, kita jumpa lagi ya Nana. Boleh. InsyaAllah. Untuk sesi yang seterusnya. Boleh. Mudah-mudahan apa yang kita cakap tentang kekuatan hati wanita, saya percaya sama ada hati wanita ataupun hati lelaki, selagi mana kita jadi hati hamba Allah, kita akan kuat. Sebab yang kuat itu, yang memberi kekuatan itu adalah Allah yang qawi, Allah yang maha kuat. Jadi sukalah saya ingatkan diri saya dan para pendengar sekalian, apa yang kita miliki pada saat ini, sama ada dalam bentuk kasih sayang daripada suami pada isteri, pada anak-anak, ataupun rasa rindu, ataupun bahagia, semua itu adalah hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lupa kepada pemberi nikmat ini, nikmat kasih sayang, nikmat rasa cinta, rasa dihargai, nikmat semua ini, maka kita bimbang Allah akan menguji kita dengan nikmat yang kita leka tu. Jadi apabila kita diuji dengan nikmat tersebut, maka pastikan kita orang yang berjaya menempuh ujian tersebut. Orang yang berjaya ialah melalui ujian Allah dengan sabar, dengan bersangka baik, dengan meningkatkan ibadah, bukannya dengan menangis, meraung, dengan mengurung diri, dengan sekian-sekian. Sebab itu kita manusia, bila berlaku apa-apa dalam hidup kita, jangan banyak fikir. Banyak fikir, kenapa berlaku, kenapa gini, kenapa ni, sampai hati dia buat macam ni, aku dah banyak, itu banyak fikir. Tapi kena banyak zikir, Masa berlaku sesuatu, terus banyakkan zikir. Jangan banyak fikir. Sebab fikir ini boleh datang daripada bisikan syaitan. Bila banyak fikir, kita rasa nak merujuk manusia. Bila rujuk manusia, manusia akan tambah gini-gini. Tapi bila zikir, kita akan merujuk Allah. Kita akan sebut, kita zikir, ya Allah, contoh surah Ghafir 44, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku ini kepada Allah, innallaha basirun bil ibad, Allah maha dekat dan hamba. Kita banyakkan zikir istighfar, astagfirullah, apa-apa zikirlah. InsyaAllah, kalau kita banyakkan zikir, kita akan dapat petunjuk daripada Allah. Tapi kalau banyak fikir, fikiran ini sangat lemah. Kita bimbang terpengaruh dengan emosi, dengan nafsu, dengan bisikan manusia, bisikan syaitan. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apabila berlaku apa-apa ujian dalam hidup kita, insya-Allah kita kuatkan diri kita dengan Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini Allah berkati, Allah redha, Allah terima sebagai satu amal soleh ya Nana, insya-Allah. Amin insya-Allah. Saya pun nak ucap selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa pada Nana. Terima kasih Ustazah sebab jemput Nana. Nana saya sangat bertuah sekali sebab banyak yang Ustazah cakap pada Nana pula, pada ceramah-ceramah Ustazah, Nana masih ingat lagi, contohnya macam daripada kita mengeluh, Ustazah pernah cakap, daripada kita mengeluh, baiklah kita tukar keluhan tu kepada doa kepada Allah SWT. Subhanallah. Betul, subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudahan. Makasih Nana. Saya tahu dah ramai orang bagi tahu Nana suka share ceramah kuliah daripada saya, daripada penceramah-penceramah lain. Jadi dah lama pun orang cakap, cuma saya tak aktif Instagram. Jadi itu yang saya tak tahu perkembangan. Tapi insya-Allah di mana pun kita berada, hati kita saling bertaut kerana Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mohon maaf ya, salah silap daripada Nana dan daripada semua para pendengar sekalian. InsyaAllah saya pun ucap terima kasih pada semua yang setia sehingga saat akhir ini. Jadi kita tangguhkan pertemuan majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, jumpa lagi Nana. Jumpa lagi Ustazah. Bye. Subhanallah. Bye. Terima kasih.